Alhamdulillah kita bersama dengan kumpulan atau golongan yang berusaha untuk menghalang. Syukur, saya nak ucap tahniah. Tahniah, tahniah, tahniah. Tahniah kepada sahabat-sahabat semua menjadi sebahagian daripada gerakan Nahi Munkar. Gerakan Amar Ma'ruf ramai yang buat. Gerakan Amar Ma'ruf Nahi Munkar lah kita kata. Menjadi sebahagian daripada gerakan Amar Ma'ruf Nahi Munkar, yang mana kita telah berusaha. Tahniah kepada semua yang telah pun menjalankan tanggungjawab masing-masing, mengikut kapasiti masing-masing, mengikut kemampuan masing-masing, kaedah masing-masing, dalam mencegah konsert yang telah berlaku pada malam tadi. Saya tengok video-video ataupun reels, gambar-gambar yang disebarkan di media sosial seawal petang semalam. Ada yang sebelum asar lagi dah mula berkumpul, dah berhimpun di luar Stadium Bukit Jalil tu. Dah duduk lepak, dah duduk tunggu. Termasuklah orang Islam, termasuklah wanita-wanita Islam yang kita jelas pada pakaian mereka. Maksudnya mereka dah tunggu awal. Saya tak tahulah ke ada yang menunggu sebelum Zuhur, tak tahu. Tetapi kita tengok siang terang benderang mereka dah mula duduk lepak, maksudnya menunggu konsert yang diadakan pada waktu malam. Dan pada malam tadi kita boleh lihat perkongsian suasana. Memang full house lah, penuh lah, dan percampuran lelaki dan perempuan begitu ketara. Aksi bertempin, menari dan macam-macam lah, pergaulan bebas. Jadi walaupun ada orang sangat marah, lagi orang muda marah lah pada saya, panggil makcik lah, itulah, kutuk ini, itu ini. Tak apalah dik, tak apalah nak. Hari ini kamu marah, mudah-mudahan satu hari nanti kamu akan faham. Bila kamu ada keluarga, kamu ada anak, kamu ada cucu, kamu semakin faham tentang tujuan hidup, tanggungjawab pada agama Allah. Kita ada tanggungjawab pada agama ini, kita ada tanggungjawab untuk kita menjawab di hadapan Allah kelak. Jadi saya nak ucap tahniah kepada semua yang telah menjalankan tugas, gerak kerja, amanah, Amar Ma'ruf dan Nahi Munkar. Walaupun kita rasa apa yang kita buat kecil je, kita cuma share je, kita cuma like je, posting pencegahan untuk Coldplay malam tadi. Tapi tak apa, Allah tetap memandang. Walaupun usaha tu sekecil titisan air pun, walaupun sebesar biji zarah pun, Allah tetap akan menerimanya dan membalasnya, memberi ganjaran. Allah berfirman, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang melakukan sebesar kebaikan walaupun sebesar sekecil zarah. Zarah ni kena tengok dengan mikroskop. Allah akan mengganjarinya. Jadi sahabat-sahabat, tuan-puan dimati Allah sekalian, saya teringat saya pernah pergi ke negeri jiran untuk jemputan ceramah lah. Saya tak sebut negara mana lah. Kalau negara jiran ni biasa 3 lah kita terbayang. Sama ada Brunei, Singapura ataupun Indonesia. Masa tu saya ada jemputan ceramah, mungkin dalam 2 tahun lepas, macam tu lah. Lepas tu ada 2-3 orang remaja datang jumpa saya. Remaja sekolah menengah ke remaja universiti. Datang jumpa mereka dan 3 orang ke 4 orang. Selepas habis ceramah tu, mereka kata, "Ustazah, kami semua nak ucap terima kasih kepada Ustazah. Terima kasih banyak-banyak." Kita akan rasa pelik bila remaja datang jumpa. Kalau makcik-makcik tu normal lah, tapi kat Malaysia ni ramai jugalah remaja yang jumpa. Lepas tu, masa tu saya tengok di masjid rasanya, lepas habis kuliah maghrib, tazkirah malam ke lepas kuliah subuh. Remaja tu kata begini, "Ustazah, kami sebenarnya telah pun membeli tiket." Masa tu saya lantang bab konsert siapa tak ingat masa tu konsert penyanyi mana, tetapi daripada lebih kurang macam Coldplay ni lah, penyanyi yang terkenal di dunia lah. Lepas tu dia kata, "Kami dah beli tiket dan kami pun dah beli flight tiket juga." Maksudnya tiket konsert yang harga sangat mahal dan juga flight tiket. Tapi Alhamdulillah masa tu kami mendengar ceramah Ustazah, ada video-video kad yang dipotong. Mulanya kami tetap nekat nak pergi,
Tapi akhirnya alhamdulillah kami batalkan semua. Walaupun kami kerugian hasil, saya pasti mungkin remaja ni hasil simpanan duit, wallahualam, saya tak tanya detail. Dan dikata sampai hari ini kami tidak pernah menyesalinya. Dengan tiket flight, dengan tiket ni kami tak pernah menyesalinya, dan kami bersyukur sangat. Kami bersyukur sangat. Kami rasa itu antara keputusan yang terbaik dalam hidup kami buat. Saya pun terus peluk anak-anak ni, remaja ni. Saya kata, kamu sangat hebat, kamu sangat luar biasa, Ustazah kagum dengan kamu. Kemudian saya doakanlah beberapa doa. Subhanallah, tuan-puan sekalian. Sebab setiap sen, setiap rezeki yang Allah berikan, Allah akan tanya kita. Allah akan hisap apa yang kita buat. Kalau kita perhatikan apa yang kita beli seharian, isi rumah kita, banyak perkara yang bukan keperluan tapi kehendak, namun tidaklah sampai maksiat dan melalaikan. Saya ulang lagi sekali, kalau kita muhasabah betul-betul, kita fikir betul-betul, dalam isi rumah kita ni banyak yang kita beli sesuatu yang berupa kehendak, bukan keperluan. Namun ia tidaklah maksiat dan ia tidaklah sia-sia. Mungkin diguna juga sekali-sekala, tapi tidaklah beli benda tu berdosa. Tetapi jelas ya, tiket yang dibeli memberikan sumber pendapatan kepada penyanyi yang mencetuskan hedonism, kegilaan kepada hiburan melampau, sehingga melangkaui batasan syariat. Majlis yang menghimpunkan artis dan juga terkandung di dalamnya aktiviti maksiat. Islam tidak menghalang hiburan. Islam adalah agama fitrah yang tahu manusia perlu berhibur, tetapi berhibur mengikut fitrah, berhibur mengikut kehendak Allah yang menciptakan kita. Subhanallah, tuan-puan sekalian, kita nampak alah satu malam je pergi nyanyi, kumpul, tetapi banyak mana daripada perhimpunan yang sekejap itu bermulalah perjalanan hidup yang serong, bermulalah perjalanan hidup yang gelap. Ini bukan hanya omongan kosong, kata-kata jangkaan sangka buruk, tidak. Ini kalau kita baca dah banyak luahan-luahan remaja yang bermula daripada perhimpunan-perhimpunan seperti ini. Mereka bertemu dengan environment atau surrounding yang tidak bagus, berkait panjang cerita. Tuan-puan dimati Allah sekalian, budaya hedonism ini bukan hanya merosakkan umat Islam, tetapi merosakkan generasi muda seluruh dunia. Kegilaan terhadap hiburan yang nampak seperti boleh bagi relax, cool, release tension. Kita kata nak release tension je sekejap, tak ada apa. Tetapi ia tetap memberikan kesan ke dalam hati, titik-titik hitam dan sebagainya. Tapi kalau kita nak cakap dengan mereka yang memang tak nampak, tak rasa pun benda ni salah, sekadar hiburan je, bukan tak semayang, bukan tak tutup aurat, tutup je aurat, maka dia akan rasa apa yang saya katakan, apa yang kita perjuangkan ini nonsense lah, mengarut lah, overthinking lah Ustazah ni, lebih-lebih lah, tak apa-apa lah. Begitu. Tuan-puan sekalian, mustahil ya, kalaulah sampai beli tiket, datang daripada jauh, sanggup datang siang hari lagi, berkumpul, bersesak, berpanas, sekiranya ia tidak ada permulaan, takkan tiba-tiba minat, takkan tiba-tiba nak hadir. Berapa lama dah minat, berapa lama dah mengikuti, dan kita tahu latar belakang penyanyi malam tadi tu kan, bersama dengan LGBT dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan kita sempat bertaubat, istighfar, mohon ampun dengan Allah sungguh-sungguh di atas ketelanjuran kita mengikuti hawa nafsu, ketelanjuran kita berada dalam satu majlis yang dimurkai oleh Allah. Mustahil kita nak kata majlis itu syubhah, majlis itu harus tengah-tengah. Mustahil. Saya rasa bagi kita orang yang berakal, orang yang beriman, mukallaf, boleh tahu, boleh membezakan mana majlis yang boleh mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Katanya lepas ni ada majlis apa tak, saya tengok ada yang berkenaan dengan Miss Universe tu, Miss World kan, Miss World, wallahu a'lam. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, begitulah ujian dan cabaran
kita tidak mampu nak menghalang dan menyekat dari sudut fizikal, tapi kita mampu menghalang dan menyekat dari sudut spiritual kita. Mudah-mudahan anak cucu kita, zuriat keturunan kita, diri kita sendiri, ahli keluarga kita, Allah lindungi daripada terjebak dengan segala tarikan-tarikan ke arah kelalaian dan kemaksiatan ini. Tuan puan sekalian, itu fitnah kecil sebenarnya sebelum keluar fitnah besar, fitnatul Dajjal, yang menawarkan dunia dan isinya, yang menawarkan segala-galanya di saat lapar, kelaparan, dahaga. Masa tu ditawarkan keperluan asas. Kalau tak dapat mati. Hiburan ni kehendak. Manusia sanggup korbankan apa sahaja. Manusia sanggup, kita tak tahulah untuk dapat satu-satu nak sampai tu apa, berapa banyak hati yang dilukai. Mungkin ramai, saya percaya ramai ibu bapa yang tak bagi anak pergi, tapi anak tetap nekat pergi. Sanggup, walaupun ibu sedih, ayah sedih, walaupun ibu cakap tak payahlah pergi. Alamak, kita orang ni je, yang kahwin ke tak kahwin ke. Ketika itu, kata-kata ibu tidak ada nilai, menyakiti hati ibu ayah, tak rasa salah dan tak rasa berdosa. Jadi saya pasti ibu-ibu, bapa-bapa pasti kebanyakannya nak tak bersetuju. Walaupun anak menantu dah besar, dah kahwin, mereka dah ada kehidupan sendiri, tetap tidak redha. Jadi tidak redha itu diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah tuan-puan dimati Allah sekalian. Jadi jangan rasa apa yang kita buat itu sia-sia, walaupun akhirnya konsert itu tetap berlangsung malam tadi, kerana apa yang kita harapkan adalah ganjaran, penghargaan dan perhatian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita rasa tak ada orang like pun posting kita yang menghalang, tak ada orang share pun, tetapi mudah-mudahan para malaikat yang like, ibaratnya macam itulah, para malaikat mencatat kebaikan. Allah Subhanahu Wa Taala suka kepada apa yang kita buat. Allah Subhanahu Wa Taala menerima amalan kita. Pada hujung minggu ini saya nak buat webinar solat. Webinar solat ini akan dibuat pada hari Sabtu ini waktu pagi. Itu bermula 9 pagi. 25 November, RM40 saja. Seminar online ini solat, terapi kebahagiaan dan ketenangan. Setengah hari. Apa yang anda akan dapat dengan RM40, sebenarnya anda akan dapat 4 webinar solat. Maksudnya, satu sesi RM10 sahaja. Saya nak jelaskan, saya buat webinar ini secara berbayar. Ini adalah salah satu ikhtiar kami mencari rezeki yang halal dan berkah. Sebab apa? Bila sebut webinar, dia berbeza sikit. Saya akan lebih formal, saya lebih fokus, ada PowerPoint, presentation saya berbeza dan kelengkapan yang diperlukan juga berbeza. Jadi, anda beli satu webinar solat, anda boleh tengok seisi keluarga. Untuk hari Sabtu ini, saya akan menyambung. Sesi pertama dan kedua ini, kita akan fokus kepada wuduk. Bagaimana wuduk yang berkualiti. Bagaimana wuduk yang khusyuk. Bagaimana wuduk yang mengikut sunnah Nabi. Bagaimana wuduk sampai yang Nabi sebut akan membuka 8 pintu syurga. Wuduk boleh buka 8 pintu syurga. Dan bagaimana wuduk dari sudut sains. Efek wuduk dari sudut sains. Kemudian kita akan masuk kepada syarat sah solat, syarat wajib solat, rukun-rukun solat. Dan kita akan buat praktikal solat. Dan kita akan masuk kepada solat orang sakit, solat musafir, semulah yang berkaitan dengan solat. Anda akan diberikan e-book percuma. Dengan RM40 ni, anda akan diberikan 5 e-book percuma. Anda boleh hubungi nombor telefon 011-5698-1992. Nombor telefon tersebut anda boleh WhatsApp. Nanti kita bagi link, anda akan mendaftar. InsyaAllah mudah-mudahan kita tidak pernah berhenti belajar tentang solat, kerana solat adalah asas paling utama. As-salatu imaduddin, solat itu tiang agama dan tiang kehidupan. Faman aqamaha faqad aqamaddin, siapa yang menegak dan mendirikan solat, maka ia sedang menegak dan mendirikan kehidupannya yang hebat. Faman tarakaha faqad hadamaddin, siapa yang meninggalkan solat, maka ia sedang menghancurkan agama dan kehidupannya. Ad-din bukan maksud agama saja, ad-din juga mau masuk kehidupan.